Tengok rancangan Animal Planet, tengok National Geographic, tengok Discovery Channel kadang-kadang. Kita tengok rimau, contoh rimau dia nak kejar zirafah. Kita tengok dalam Animal Planet, rimau tu kejar, Masya Allah. Sebut Masya Allah tu iman bertambah. Ingat pada Allah. Masya Allah. Lalu rimau panjang ke belakang, zirafah tu lagi takut. Datang zirafah lain, terlajak pula rimau pun kembunan. Masya Allah, hebat betul zirafah lagi pada rimau. Berapa kali Masya Allah yang kita tengok. Jauh lebih baik daripada tuan memandu satu kelompok menyumpah banyak jalan. Habis kandang binatang support orang lain salah, orang ni tak ada iman langsung sepanjang perjalanan, tapi tengok orang datang jadi tak. Itu yang dulu saya buat joke, buat kelakar, tapi ustaz-ustaz marah lah. Yang saya buat cerita Dragon Bus masuk surga lebih mahal surga daripada penceramah. Sebab Dragon Bus bawa bus laju, orang dalam bus semua takut, semua ingat Allah, Allah mati lampu, semua ingat kematian. Dia bawa bus dari Kuala Lumpur sampai ke Kota Baru, sepanjang jalan orang fikir Allah mati, Allah mati, sebab takut. Gamat kelamat nak suruh manusia ingat mati tu baguslah. Maka mereka tu masuk surga. Penceramah-ceramah 2 jam, orang semua tidur. Tak ada orang takut ke Tuhan, tak ada orang zikir, gelap pada mula sampai akhir. Dan tu yang marah penceramah ke saya, dia cerita lama lah. Kalau kita cerita hal haibat ni tuan-tuan, kita di negara kita ni Allah kurniakan ada sekelompok atau sekumpulan burung yang tiap-tiap tahun dia akan terbang daripada negara asal melentah ke negara kita. Ada satu dokumentari yang menceritakan perjalanan burung-burung ini. Dia panggil migratory birds. Kita bila tengok rencana ini, subhanallah. Dalam dunia ada 1,800 spesies daripada 10,000 spesies burung yang dipanggil sebagai migratory birds. Setiap tahun mereka migrate atau berhijrah terbang 20,000 kilometer. 20,000 kilometer. Mereka terbang dari kutub utara sampai Australia dan dia akan singgah di beberapa tempat di negara kita. Antaranya di Langkawi dia akan singgah di Killing Park, dia akan singgah di Kuala Lumpur, di Bagan Serai, Perak. Sebab di situ semua kajian kita buat sanctuary burung bagi makan percuma. Kemudian dia ada di wetland di Sempurjaya, kemudian dia ada juga buat di Tanjung Piai, di penghujung Gunung Asia, Johor. Jadi setiap tahun burung ini terbang 2 kali setahun singgah di negara kita. Dan burung yang hijrah ini tuan-tuan, Masya Allah, kita keluar dari mulut kita, subhanallah. Burung ini terbang, dia bukan saiz burung besar. Burung tu badan halus-halus dia 33 cm, 36 cm. Dia boleh terbang merentas pantai barat dari Alaska, Kanada, Amerika sampai Amerika Latin. Kemudian dia melintas sepanjang pantai barat Eropah, menerusi Afrika sampai ke tempat kita. Yang mengagumkan kita macam mana burung-burung dia boleh terbang jauh walaupun saiznya tidak besar. Allah punya kuasa. Rupanya burung-burung yang terbang menggunakan jet stream. Apa itu jet stream? Subhanallah, memang banyaklah sebut subhanallah. Jet stream ni di angkasa kita ni Allah ciptakan ada tiupan angin dari barat ke timur. Dia ada 2 jet stream. Satu polar jet stream, satu subtropical jet stream. Bayangkan burung-burung ni dia terbang selaju 153 km sejam. Tetapi tidak ada burung-burung yang terbang yang kena pakai spek mata ataupun goggle atau tak perlu pakai. Tuan-tuan, kita bawa motor 25 km sejam pun kalau hari hujan lebat-lebat tak tahan, macam jarum cocok, kena ada visor. Bawa motor 30 km sejam, kalau bawa 120 km sejam, belanja air liu kena seja belakang. Macam mana burung-burung ni terbang 153 km sejam, mereka boleh tahan mata. Rupanya Allah ciptakan ini
Kuasa Allah. Rupanya burung ni terbang semua tutup mata. Kan subhanallah kan. Subhanallah. Burung terbang tutup mata. Kita tengok rencana penalani tak berlanggar. Dah. Kenapa tak berlanggar? Kerana mereka terbang guna pola jet stream. Dia macam satu saluran udara. Dia duduk di dalam tu, arus bawa. Dia boleh tidur. Allah bawa mereka. Iaitu pilot yang 4 malam, yang terror-terror, dia boleh terbang sampai US dalam masa yang singkat. Kalau dia tahu mana ada jet stream, dia akan tak pakai kuasa enjin lagi. Dia duduk. Itu saja. Rupanya burung terbang tutup mata. Saya dulu pernah jumpa engineer KLCC dekat Shah Alam. Dia cerita benda ni, dapat ceramah, dia pun share dengan saya. Kata, apa yang Ustaz cerita burung terbang tutup mata, saya setuju. Sebab saya ni bukan orang kaji binatang, tapi saya engineer, buat bangunan. Kata kami masa mula-mula pembelaan KLCC dulu, kami pihak engineer rasa pening. Apa sebab? Ketika dibina, mereka dapati tiap-tiap hari banyak burung mati. Pakai burung penuh, burung langgar KLCC. Langgar. Mereka jadi heran, apa hal burung ni tak mengelak? Yang dipergi langgar tu, sebesar-besar alam KLCC, dipergi langgar buat apa? Rupanya dia terbang tutup mata. Dia tidur. Jadi saya tanya, apa yang ini buat macam mana? Kami buat juga kaji Ustaz. Sebab kita bukan kaji binatang, kita kaji besi, kaji sekarang, sudut. Hari ini bijam-bijam, kita tipu di sikit. Kena tipu juga burung. Kami dia ada masalah satu Dika, kalau saya tak nak tipu teknikal ni, benda tu akan menipu pada burung ini seolah-olah matahari dah terbit. Jadi burung ni, ya, kita pun kalau pejam mata, buka lampu, kita ada rasa ada cahaya juga lah di keliling kita. Jadi kami tipu dia, mengatakan dah siap. Jadi mereka akan bangun. Rupanya malam dia tidur, dia terbang, dia tidur. Siap dia bangun. Jadi dengan tipu itu, sehari dua tu dia ada perubahan. Maknanya bila pola, ada bangunan, cukup mana. So dia akan pesan, dia berkata, kajian dalam kau, ada bangunan baru pula dah. Baru buat macam ni, bagi kau, mana semua. Sekarang ni ada sama. Sama juga yang berlaku di offshore, tempat gali minyak apa semua tu pun sama. Mereka dapat burung selalu langgar. Masa mula-mula bina. Sebab dia terbang tutup mata. Contoh yang mendengar cerita ini tak rasa kaku. Terus takwa ini yang Tuhan suruh. Mu kena baca ayat-ayat aku, bukannya Quran semata-mata ciptaan aku. Kau kaji, kau tengok, kau akan rasa Masya Allah, Subhanallah, keluar daripada mulut kita benda-benda yang memuji. Sama juga negara kita terkenal dengan apa? Terkenal dengan penyu. Penyu tuan-tuan, dia bukan asal daripada Terengganu pun. Orang Terengganu, orang Bunga janganlah perasan, tak ada kena-kena penyu dengan Terengganu. Penyu asal daripada Australia. Mereka tiap-tiap tahun berenang 3,000 km dalam masa 58 ke 73 hari. Ada satu dokumentari saya tengok, dia kaji macam mana penyu ni. Penyu bukan lembab. Kalau tengok penyu daripada atas pasir pantai nak pergi ke air, hege-hege la ilaha illallah. Orang kena solo tolak dia orang lah, dia boleh terhege-hege. Tapi macam mana terhege-hege itu boleh berenang daripada Australia? Mengkagumkan. Pemalas macam tu pun boleh berenang jauh. Akhirnya dia jumpa satu kajian, rupanya dalam laut ini ada satu arus dipanggil EAC, East Australian Current, iaitu satu arus untuk bergerak dalam laut. Dia macam super highway dalam lautan. Tiap-tiap tahun ribuan ikan akan guna highway ini untuk bergerak dari the Great Barrier Reef sampai ke Sydney Harbour. Kalau tuan-tuan tengok misalnya cerita Finding Nemo, walaupun kartun tapi faktanya tepat. Ketika Nemo nak mencari bapak dia, bapak dia cari anak dia. Dia berenang itu menggunakan EAC sampai ke Australia, sampai ke Sydney. Nak tengok betul memang tak dapat sebab arus kan. Tuan-tuan balik kan cari cerita Finding Nemo. Itulah arus. Maknanya penyu tu dia duduk dalam EAC, dia boleh tidur.
macam eskalator. Kita yang dengar kata subhanallah, hebat ciptaan Allah. Nah, di situ tanda naik iman kita. Ini tuan-tuan yang saya nak cerita ni, benda ada di bumi je ni. Ni benda di bumi je ni. Pokok, binatang, tumbuh-tumbuhan, ini yang di bumi ya, dah menyebabkan kita subhanallah. Belum cerita tu yang di atas langit, yang kita tak pernah sampai. Sebab itulah dalam Quran, dalam hadis, Allah suruh pandang tengok langit. Sebab langit ini kekuasaan Allah itu lebih banyak lagi. Baik itu orang yang kerjanya mengkaji langit, kalau dia tak beriman lagi, kita heran. Makin dikaji, makin kita rasa kecil. Tuan-tuan pernah tengok orang buat perbandingan antara planet bumi dengan planet ini, dengan planet ini. Kita ni kecil, setitis air dalam lautan. Kalau Allah sudi pandang kita tu, memang Allah ni maha penyayang betul. Banyak lagi masalah lain Allah nak fikir. Kalau dia tu macam makhluk kan, aku tak sempat fikir benda remeh lah, aku nak fikir benda besar. Tapi Allah Ta'ala berapa banyak kekuasaan dia, yang paling kecil boleh pandang. Allah yang mencipta matahari, dia juga mencipta mata semua, mata yang paling kecil sekali. Lepas tu tuan-tuan kalau ada kesempatan, pandang langit, tengok kebesaran Allah. InsyaAllah hari Rabu ni 27 hari bulan Disember, Rabu ini, kalau nak tengok fenomena di langit, bulan akan masuk fasa bulan penuh, bulan purnama. Dan bulan tu akan terlebih awal, start pukul 8.34 pagi. Kita tak nampak sebab matahari lah ada siang. Nanti malam pun begitu cantik. Dan malam ni pun bulan dah cantik lah. Malam ni, kita bulan ni dah masuk 92.5% dia punya cahaya dia. Kalau dalam fasa bulan dia panggil waxing gibbons. Waxing gibbons ni kalau dalam bahasa kita, fasa bulan akhir purnama. Ada panggil fasa bulan cembuk akhir. Dia akan berlaku antara bulan penuh dengan fasa kuartal terakhir bulan. Tapi tak ramai orang suka menengok langit, sebab orang lupa kepada benda yang ada di atas angkasa kita. Saya mencadangkan, sekadar mencadangkanlah, masjid ni insyaAllah kalau ada rezeki, jadikanlah masjid tuan-tuan ni sebagai pusat astrofik ataupun kosmofik. Apa makna? Kosmofik ataupun astrofik ini jadi tempat untuk menengok cahapan. Sebab kedudukan kita insyaAllah okey di sini agak tinggi, dan tuan-tuan boleh dapat kegeran semuanya dari kerjaan. Tak banyak masjid. Saya kempen banyak tempat masjid, saya tak tahu tak minat agak. Tuan-tuan boleh dapat kegeran daripada angkasa. Apakah angkasa? Dia bukan buat elok ni tak. Perjalanan saya terangkan, kita beri laluan untuk kepada azan isyak. Tuan-tuan semua jalan ke mana-mana, kita akan kembali lagi ke tempat sini.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan kita pada malam ini. Bagi pihak jawatan kuasa dan juga penganjur, kita mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah. Sebab kita faham ada jemaah yang memang datang nak semayang, dia bukan nak dengar ceramah, dan itu mereka berhak. Sebab niat dibina masjid wakaf asal adalah untuk semayang, bukan untuk ceramah. Jadi by right dia berhak untuk semayang. Hari malam ini kita mahu berbicara untuk anjakkan sedikitlah supaya ulasan dan uraian dapat diberikan dengan lebih rinci lagi. Mohon disertai. Muslimin muslimat sekalian, tadi kita bercerita tentang melihat alam sekitar Allah ini memang menambahkan iman. Baru cerita benda yang ada di bumi je, belum cerita benda yang ada di langit. Sebab itu saya mencadangkan masjid ini kalau berminat boleh kawakan diri menjadi pusat astrofik ataupun kosmofik. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan geran daripada angkasa, iaitu Agensi Angkasa Negara. Datuk Kira Johan Abdul Aziz, ramai yang kenalan boleh di channelkan macam mana nak boleh dapatkan geran. Dia pernah ada individu yang mohon dapat teleskop, dapat 250,000 nilainya menerusi projek inovasi sosial MOSTI atau pada mesah. Tapi mesti berminat. Kalau main-main apa nak sekolah orang tak dia mesti nak buat betul, proper lah. Ada tempat dia, ada bangunan dia, ada jawatan kuasa dia. Tuan-tuan kalau boleh buat itu ni, saya ingat satu jariah untuk kita. Sebab tak ada lagi masjid yang berminat nak buat benda ini. Sedangkan dia adalah ilmu tradisi Islam daripada dulu lagi. Orang Islam dulu tak pakai jam-jam digital dulu. Dia tengok jam sendiri dia. Dia Melaka banyak ada masjid yang buat jam yang mereka gunakan matahari. Dia bukan boleh main pacok, dia ada kiraan-kiraan dia. Tapi kalau masjid nak buat mini astrofik atau kosmofik peringkat masjid sendiri, sebenarnya boleh keluar belanja sendiri. Dia tak besar sebenarnya. Yang 250,000 juta semua ni, itu barang-barang nak tengok tarikh hari raya. Itu yang memang nak kena tepat betul. Kalau setakat nak tengok kawah bulan, itu peralatannya tak mahal mana lah. Saya ingat ada dusun tua, pada dusun tua yang beri. Contohnya kalau yang jenis Celestron teleskop yang DX70 tu, ada baru lebih kurang dalam 519 ini. Jangan beli ke Shopee, kan dia hantar mainan budak. Banyak sikit, model lain dapat lain. Hari itu boleh tengok sampai kawah bulan. Bulan tu dia ada kawah-kawah dia kan, boleh tengok, nampak. Ataupun kita beli yang Skywatcher 200 Heritage Retractable Telescope yang tabletop, itu baru RM679. Macam jual, boleh cerita ke nak bagi tuan-tuan semangat. Ini bukan hobi orang mahal ni. Ini hobi mampu lah, mampu. Saya ingat masjid ada duit, tak payah pau YB pun masjid ada duit. Kalau dengan yang tu lebih tu, boleh tengok kawah bulan, boleh tengok planet Mushtari dengan Suhal, boleh tengok gugusan bintang dalam galaksi Bima Sakti. Boleh nampak. Kalau upgrade sikit, Celestron StarSense yang Explorer LT70, yang itu 800 lebih, 840 betul lah. Yang itu package dia banyak sekali lah. Boleh tengok kawah bulan, boleh tengok planet Surah, Marikh, Mushtari dan juga Suhal. Banyak sikit, mana kan? Dan of course gugusan bintang boleh tengok lah. Kalau untuk duit banyak lagi, beli Skywatcher. Skywatcher ni level-level super level-level jabatan mufti ya. Skywatcher ni Starquest EQ1 Telescope, itu dalam 1490. 1,500 dah boleh tengok kawah bulan, boleh tengok planet Surah, Marikh, Mushtari, Suhal, dan boleh buat astrofotografi. Ini satu hobi baru saya nak bagi ke tuan-tuan. Tuan-tuan sekarang ambil gambar wedding, orang kahwin, tak ada masalah. Tukar pula hobi baru, ambil gambar angkasa. Dia panggil astrofotografi.
Tuan-tuan, air lampu ni ambil gambar bulan tu nampak. Dia tapi pakai teleskop lebih dekat lagi nampak. Ataupun kita pakai Celestial Star Explorer 130DX, itu 2000 lebih. Yang ini boleh tengok kawah bulan, boleh tengok planet-planet surah Marikh, Syari Suhal, tengok gugusan bintang. Dan boleh guna dengan smartphone. Kita pakai parabolic Newtonian reflector, diameter 130mm, focal length dia 650mm. Itu lebih mesra sikit dengan kamera dengan telefon kita. Kalau nak tengok anak bulan, itu belanja besar lah. Itu belanja besar. Minimum tuan-tuan kena beli apa nama Sharkstar ASCA 400 Astronomical Telescope. Harga tak mahal, RM5,700 lebih. Tapi kalau tuan-tuan beli pun sekadar untuk tengok sajalah. Tuan-tuan tak beli istihar. Tuan-tuan bukan penyimpan yang besar. Kalau nak istihar boleh, gesekkan, waterkan. Angkat surat kepada penyimpan yang besar raja-raja, permohonan menggesekkan Masjid Al-Amin untuk dijadikan pusat cerapan anak bulan. Jadi nanti disebutlah tempat-tempat mencerap anak bulan, Masjid Al-Amin, PGA cerah satu-satu lah. Tapi ayah nak dapat, itu kena tempat tinggi. Apa kelebihan? Kalau tuan-tuan ada teleskop, tuan-tuan Masjid Al-Amin di tengah PGA ada teleskop, boleh terhubung kawah bulan. Saya kata bulan betul ni bukan bulan yang berkibar berjalan tu, tak betul itu. Ini bulan yang betul yang ada di langit. Kalau nampak tuan-tuan sekolah tengok anak bulan yang bulan, air gabu ni kan bulan besar, tengok kita pusing tengok. Sekali tuan-tuan nampak ada kawah baru, dia panggil lunar craters. Kawah baru itu tuan-tuan berhak meletakkan nama tuan-tuan ataupun nama masjid lah, takkan nama sendiri itu nama masjid, boleh letak nama YB pun boleh. Kalau dia sponsor, letak nama dia, kita boleh letak nama kita. Ini kelebihan. Kita boleh report garis lintang, garis bujur, diameter dia, kita hantar report kepada International Astronomical Union. Dari akan analisa lah kita punya dapatan. Ya, budak ini kalau hantar satu dia jajah pun kita tengok. Sebab setakat ini hanya ada 24 kawah saja yang diletakkan nama ahli falak Muslim. Lain semua Mak Saleh, Abu Fida, Abu Wafa, kawah. Nama kawah Al-Bakri, Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Al-Marakushi, Ibn Batutah, Ibn Firnas, Ibn Yunus, Ibn Rush, Khayyam. Lepas ni gara-gara tuan-tuan berjaya jumpa kawah baru, buatlah kawah Masjid Al-Amin, Brigade Tengah PGA Ceras. Panjang untuk nama kawahnya, penat Wikipedia. Ataupun nama siapa-siapa nak sponsor. Dia nengok langit ni, ini memang macam saya kerja Dapur Mukti. Dapur Mukti ni antara kerja tengok langit lah. Tengok langit tiap-tiap bulan kita tengok langit. Sebab kita nak menentukan masuk waktu semayang. Kita nak tengok penentuan masuk bulan baru Islam. Kita nak menentukan gaya macam-macam lah. Ilmu falak adalah satu ilmu yang sangat menarik. Dia selain perlu untuk ibadah, memandang langit ni boleh menyebabkan kekaguman kita kepada kebesaran Allah. Sebab itu salah satu sunnah Nabi SAW yang hari ini tidak lagi diamalkan oleh umat-umatnya. Yang mana sunnah ini masuk dalam satu kitab namanya 100 sunnah yang ditinggalkan. Nabi ni banyak sunnah yang umat dia tak buat. Umat dia tahu sunnah Nabi boleh ganti, yang lain dia tak tahu. Ada satu sunnah Nabi yang dah ditinggalkan ramai. Sekarang apa dia? Bangun pagi, pandang langit. Itu amalan Nabi kita. Dalam hadis-hadis yang banyak disebutkan, Nabi bila bangun daripada tidur, dia akan melihat ke langit dan dia akan berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami daripada siksa neraka. Doa itu Nabi ambil daripada surah Ali Imran ayat 191. Ada masa kata isteri Nabi baca panjang doa. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar.
Itulah orang-orang yang ingat kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk dalam keadaan baring. Mereka fikir tentang penciptaan langit dan bumi seraya menyebutkan, Ya Allah, Engkau tidak menciptakan segala ini sia-sia. Ini sunnah yang ditinggalkan dan tak ada orang buat sekarang. Bangun pagi macam-macam benda kita pandang. Nombor satu, handphone lah. Handphone yang kita pandang. Esok dalam kubur maha buka handphone. Itu yang mana? Nombor satu handphone. Takut tak boleh jawab maha buka esok. Berenggang dengan handphone sikit dah rasa tinggal. Tinggal mereka. Tak boleh. Bangun pandang langit. Apa sebab kena pandang langit? Kata ulama, dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah selalu menyebut penciptaan langit didahulukan sebelum disebut penciptaan bumi. Bila disebut aku yang menciptakan langit dan bumi, mesti sebut langit dulu. Tuhan takkan mulakan bumi. Seolah-olah mengisyarat pada kita, langit ni kalau kau kaji, kau lebih rasa getah diri lagi depan aku. Kau mau kaji burung migratory, kau dah rasa pelik. Burung tu terbang tak pakai apa-apa, boleh tutup mata, boleh sampai ke Australia. Kau baru dengar cerita penyu, kau dah heran macam mana penyu pemalas tu boleh berenang dari Australia sampai Lumun. Kau belum kaji lagi benda yang ada dalam langit. Pengsan kau nanti. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitabnya Al-Hikmatu fi Makhluqatillah, dia menyebut bahawa memandang